Tolong masuk. Baik, kita masuk ke jam yang kedua, etika memakan, mengidang dan juga menghostkan orang kata apa tu, acara-acara makan. Okey, hampa dah faham lah. Aku tahu memang terkejut tengok aku punya ni. Macam nak pergi berperang. Ini salah satu kotak dia. Banyak lagi kotak-kotak ada lagi yang lain. Macam-macam set sudu semua. Tapi inilah minat aku dan inilah kesukaan aku. Aku punya rasa orang kata tu hobi untuk buat benda yang terbaik, benda yang cantik, benda yang seronok, benda yang aku rasa macam bukan nak menunjuk, bukan nak apa, bukan yang jenis macam oh yang ni pinggan ni berapa ribu dah main pada mana ni, tak boleh benda lagi tu. Okey. Baik, sekarang ni kita patah balik, kita nak tengok daripada segi segmen orang yang nak serve tu, butler ataupun waiter. Okey, butler ataupun waiter. Jadi macam aku tunjuk tadi, ni aku dah tukar set lain pula, set merah pula, tadi set biru putih, ini set merah putih pula. Macam aku cakap, sama saja. Macam apa tengok benda ni, dia ada show plate di bawah. Mari sini dekat tengok. Okey, dia ada show plate di bawah, di mana kita akan letak show plate. Lepas tu kita tengok, kita letak main dish punya plate. Make sure bunga dia jangan herot, jangan apa. Okey, letak straight lagu tu. Dan kita akan letak soup plate. Okey, dan kita akan letak napkin ataupun apa ni lah kain lap mulut di atasnya. Dan kita ada setting mana kata di sini ada tiga sahaja dish, iaitu entree ataupun starter, soup, main dish dan juga last kali kita ada dessert yang ada di sini. Okey, butler baik ataupun waiter, mereka akan sentiasa berada di sini dan mereka akan duduk macam tu saja. Tengok saja, butler kena tahu. Kalau ada orang tu kiri, tangan kiri, dia akan tahu, dia akan treat orang tu sebagai orang kiri. Dan orang yang pakai macam potong tangan kanan, dia akan tahu orang tu akan potong pakai tangan kanan. Dia akan berdiri saja sini. Bila orang lain semua dah duduk, dia pada ambil segala orang kata apa nama ni, napkin ibu atas paha dia. So, kita akan first kali, katalah kita tadi kita ada entree dia, okey. Ayak hampa, kalau orang dah start duduk, ayak boleh dah tuang dah. Okey, dah boleh tuang ayak sejuk. Okey, ayak sejuk. Katalah yang ni aku buat sebagai jus pun boleh juga. Ini pun aku buat sebagai goblet pun boleh juga. Jus akan terus dituang siap-siap. Jus akan terus dibuang siap-siap. Okey, sorry, yang ni tak ada. Alright, dah tuang siap-siap. Pre-pour, letak di atas meja. Lepas tu ayak. Okey, ayak ais ataupun water ni tak boleh ada ais di dalamnya. Yang boleh hanyalah chill. Maksudnya dia berpeluh saja, sejuk dia. Tak boleh ada ais. Ais kena sangkut di dalam sini. Tak boleh tuang dengan ais. Sebab tu kalau hampa tengok muncul ni semua ni tak bagi ais keluar. Keluar ayak ais saja. Ais tak boleh keluar. Bunyi bising tak boleh. Ais ada dalam ni, ayak saja yang sejuk keluar. Jadi benda ni akan berpeluh. Tak boleh ada ais di dalam water. Jus pun sama, tak boleh ada ais juga. Kalau kata orang tu nak juga ais, tak apa. Itu dia punya pasal, barulah kita bawa ais bucket, kita bubur ais klik. Bukan yang ni lah, ada ais bucket dia klik. Okey, macam tu. Alright, jadi macam aku cakap tadi, bila orang dah duduk, apa semua, ya, butler akan tuang ayak. Okey, dia tak tuang ayak lagu ni lah. Dia tak tuang lagu ni. Apa yang dia kena buat ialah dia kena ambil gelas tu daripada meja dan dia tuang di sini, baru dia letak. Okey, butler jangan pegang tangan anda di mulut gelas kerana orang akan minum. Pegang di tangkainya. Tuang, letak. Melainkan wine, red wine. Tapi itu biar pergi depan lah. Itu semua kapiak punya minum. Kita tak minum, kita tak habak. Wine barulah dia tuang di meja. Daripada botol itu. Untuk saya cerita lah benda tu. Okey, ni kita ada contoh orang Melayu punya. Yang tak minum wine, ambil, tuang dan letak. Jadi orang dah duduk apa semua. Mana kata, kita dah boleh start makan. Orang dah duduk. Okey. Tadi kita ada soup plate kat atas meja ni kan. Kita ada soup plate atas meja ni. Jadi, bila kita entree kita iaitu starter yang telah diletakkan makanannya di dalam pinggan yang kecil sikit daripada main dish tu,
buat dengan talam. Tapi talam ni besar sangat. Tak apalah, aku tunjuk talam benda lain. Dia akan bawa dengan talam. Tu Ustaz teknik talam. Tengoklah benda lain dia tukar apa kah? Okey, aku ada tangan kecil ni, dia akan main dengan talam ni. Alright, apa yang dia akan buat ialah dia akan clear dulu soup plate ni. Dia akan clear dulu soup plate ni. Lepas tu dia akan letak plate itu. Bila letak plate tu, make sure benda ni nanti chef akan beritahu dekat dapur apa yang akan ke depan. Kalau dia kata nak daging tu ke depan, daging tu ke depan. Lepas tu salad ke, salmon ke apakah, tak di depan, yang lain tu begitu. So mesti menghadap kepada tetamu. Okey, so tetamu dah makan bla 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 bla. Tetamu pun dah pakai, dah apa semua gini. Tetamu pun dah habis, letak lagu ni. Okey, dan kita kena angkat. Butler kena angkat sekali dengan benda ni. Jangan letak camca garpu di sini. Ini buffet style. Maksudnya, mereka tak akan tukar kita punya cutleries. Kita kena letak di BB plate supaya benda ni kita boleh pakai lagi. Itu kalau buffet. Okey, kalau formal dining, kita kena angkat sekali dengan plate dengan cutlery sekali. Okey, angkat clear. So tinggalkan yang ni saja. So next kita apa? Kita ada soup. So depa akan buat mai soup pula. Begini daripada sebelah kiri tetamu. Okey, sebelah kiri tetamu. Okey, so tetamu pun makanlah dengan apa semua. Bila ada sup, maka kita kena bagi roti, mentega dah siap-siap kat sini. Mereka makan apa semua dah habis. Maka clearing akan dibuat daripada sebelah kanan. Okey, kita pun kena clear lah juga sup pun tersebut. So, tinggal benda ini. Alright, so clear. Jadi, sebab itu, benda yang ni kadang-kadang hampa kena ada banyak lebih daripada double daripada set hampa. Kalau kata ada 12 kursi, kita kena ada 24 jenis ini. Okey. Kalau hampa tak banyak, mana kata hampa kena ada lagi satu set ke atau apa pun, ataupun hampa nak clear sekali dengan ini pun boleh. Clear sekali dengan plate ni, supaya plate ni chef boleh bawa ke dapur dan letak main dish, kemudian diletakkan balik. Tapi lebih eloknya ada banyak lah benda ni, mungkin 12 double, supaya nanti benda ni kita tinggalkan. Okey, dah ambil satu lagi plate dining tu yang besar, supaya nanti bila kita dah orang kata tu habis, kita angkat dan kita letak yang baru, supaya benda ini tidak kosong. Okey, faham ke tak? Mes nak tunjuk. Okey, so kita ada 2 plate. Alright, so bila dah siap, yang ni kita dah bubuh tu, maka butler akan datang. Okey, serve daripada sini. Butler jangan pegang pinggan, pegang hujung saja. Angkat yang ini dan letakkan yang ini. Okey, itulah dia cara-caranya. So bila dah makan apa semua, gerebuk-gerebak, yang ni pun dia ni dah habis. Okey, maka butler akan clear kesemuanya ini, main dish dan juga show plate tersebut. Okey, letak di bawah. Dan butler juga kena clearkan butter knife dan juga bread and butter punya plate ke tepi juga. Dan butler kena letakkan ini. Ni butler kena buat, hampa jangan pandai-pandai. Okey, tunggu sampai depa main dan depa buat begini. Alright? Faham tak? Lepas tu depa akan serve dessert. Dessert mungkinlah apakah, agak-agak ke, jelly ke apakah. Dan lepas tu akan dibawakan juga kopi dan tea. Dan kita ada pukul 3, yang ni ikut sama sendiri macam tu. Tangkai pukul 3, sudu straight pukul 6. Tangkai pukul 3, sudu pukul 6. Okey?
Yang ni adalah dia punya setting untuk dessert. Dan kadang-kadang tuan rumah juga akan bagi coklat. Ya, dia letakkan di bahagian sini. Jadi kita boleh makan coklat yang dalam dia mint supaya dia clear palate kita. Alright. Jadi macam aku cakap tadi juga, kita ada nanti Sat. Tak pasal lah sebelah dia. Cuma punya pasal. Kita ada coffee and tea. Okay, tapi selalunya tea lah orang akan minum. Okay, coffee ni selalu American style. European, mereka jarang minum kopi. Okay, American yang dia minum kopi dengan Italian. Okay. Jadi inilah dia punya kopi, teh dan sebagainya. Okay. Sama ada hampa boleh guna silverware macam ni. Yang tinggi iaitu kopi, yang rendah itu teh, ataupun hampa boleh pakailah juga pot yang sebegini. Okay. Ini dia punya kopi dan ini adalah susunya. Okey, susu, gula, cube, okey. Boleh jadi brown sugar pun boleh, gula putih pun boleh, dan ini teh. Alright, macam aku ajak tadi, nak kacau bila dah ambil teh jangan tuang sampai penuh, tuang separuh saja sebab orang nak bubur gula dan orang nak bubur susu. Okey, supaya benda tu tak penuh. Dan bila dah bubur gula susu jangan kacau macam ni, kacau 6 12 6 12 6 12. Pegang macam ni, walaupun boleh masuk jari kat sini, tapi jangan minum macam ini. Pegang kedua-duanya, jari tengah support kat sini dan minum. Okey, so ini adalah dia punya langkah-langkah untuk membuat, orang kata apa tu, satu formal setup yang sebegini. Okey, right. Jadi kita dah tengok semua camca garpu, kita dah tengok, okey, macam masalahnya dia pun tak makan nasi, jadi kita memang tak ada spoon untuk nasi. Okey. Dan kalau American style, kadang-kadang kalau mereka makan nasi pun, mereka akan makan nasi dengan garpu. Mereka tak makan nasi dengan camca ataupun sudu. Okey. Baik. Jadi itu adalah dinner. Alright. Jadi dinner ni kadang-kadang, katalah mereka panggil pukul 8. Lepas tu, dia akan tulis itu ada welcome drinks. Welcome drink maksudnya kita masuk, kita duduk, dia akan bagi drink sikit dulu ke. Jadi drinks tu kadang-kadang main dalam bentuk gelas-gelas yang sebeginilah. Ini welcome drinks. Okay? Welcome drinks. Jadi butler akan, welcome drink ni selalunya tak diminum di meja makan, akan diminum di drawing room. Drawing room tu macam bilik yang menanti dan sebagainya, dan sebelum hampa sembang-sembang, tunggu orang lain semua sampai dan sebagainya. Jadi waiter ataupun butler akan serve ayak, okay, ayak maybe jus ke atau apa-apa, mocktail ke apa ke, dan dia akan serve begini. Okay, mana kata ini adalah welcome drinks dan juga welcome biscuits ke ataupun makanan seperti finger food dan sebagainya lah. Jadi hampa minum, lepas tu dia akan bagi finger food sikit lah, hampa pun makan cicit. Maksudnya kalau siapa yang tak makan nasi daripada tengah hari tadi, bolehlah kenyang, lapik perut sikit sebelum bermulanya formal dinner tersebut. Ini welcome drink. Alright. Dan untuk kita ada apa lagi, dan kadang-kadang juga tuan rumah pun buat dia letak sikit dried fruits ataupun kacang ataupun apa benda yang lain-lain lah di dalam ini. Dan mungkin dia orang akan kadang-kadang mereka tak bawa, mereka tak bubur, kadang-kadang mereka akan letak di dalam tray ya begini, dan kemudian ditanyakan kepada tetamu-tetamu sama ada nak makan dan tidak sebagainya lah. Jadi tetamu pun akan ambil, akan makan sikit-sikit benda macam tu. Alright, dan diletakkan juga gelas, ada air di dalam gelas, ada ayak, lepas tu Soviet yang kecil supaya kita boleh minum. Boleh makan, boleh minum secara duduk, interaksi dengan tetamu lain, ataupun juga boleh juga berdiri berinteraksi dengan tetamu yang lain. Duduk jangan nak duduk macam ni, jantan pun tak boleh. Okey, apa kena sama ada duduk rapat macam ni, ataupun boleh juga sila panggung, tapi jangan sila panggung macam ni. Tapak kaki ataupun kasut tidak boleh menghalang kepada orang
duduk sebegini. Turunkan ke bawah. Macam Datuk Ramli MS duduk-duduk tu. Okey? Perempuan pun jangan pula duduk macam ni ataupun cross leg. Tak manis juga. Cross dekat mana? Bukan cross dekat lutut perempuan ya. Bukan cross dekat lutut tapi cross di ankle. Cross di ankle. Dan tumit kasut kena ada di atas lantai. Jangan cunggitkan. Okey? Cross di begini. Ataupun kalau tak nak lenguh, rapatkan dan masukkan ke dalam kerusi. Jangan begitu. Apa pernah tengok kan bila tuanku datang, aku punya kaki macam mana itu hari. Aku masukkan ke dalam masa garasi hari itu. Okey, itu cara-cara dia. Right? Baik, apa lagi kita tunjuk? Kita ada yang kadang-kadang apa tak tahu apa benda ni Datuk. Macam ini adalah spoon rest. Okey? Dia bukan yang camca apa makan nasi ke, bubuk ke, bukan. Dia spoon rest. Mana kata kalau kata kita beridang dengan cara yang bukan formal, maksudnya kita beridang macam orang Melayu tu beridang, cedok sendiri, maka ini camca tersebut tidak diletakkan di dalam mangkuk supaya benda tu tak jatuh. Faham ke tak? Saya nak cari kat senduk ni. Sana. Jadi benda ini sebenarnya, katalah ini kita buat asam pedas lah kata, ataupun gulai jerangak lah. Bubuh dalam tiurin, ini nama dia tiurin, okey? Dan kita tutup begini. Alright. Walaupun benda ni ada lubang, untuk diletakkan senduk tersebut, tetapi kalau sekiranya ada spoon rest kat sebelah, mana kata benda ni kita kena letak di sini. Okey? Faham ke tak? Ini adalah spoon rest, bukan tempat nasi, bukan toy, bukan apa. Okey, letaknya untuk kita letak senduk di sini. Okey, faham? Ini adalah spoon rest. Alright, ini adalah tempat kapit gula. Dan kadang-kadang juga hampa nampak macam ada benda ni di atas meja. Ini juga untuk salt and pepper, tapi dia terbuka. Mana kata sebelah sini salt dan pepper. Kalau tak cukup masin, hampa ambil sikit sprinkle. Lepas tu mengikut kepada lidah hampa sendiri. Dan ini adalah cheese cutter. Okey, kadang-kadang Mak Saleh dia akan letak anggur, dia akan letak crackers, dia akan letak cheese, yang potong-potong yang baik-baik, yang masa-masa masing-masing berdengung tu semua tu. Ini untuk potong. Bila potong, kita coat dan kita letak dalam piring dan kita makan dengan kacang dan sebagainya. Okey, faham ke tak? Jadi ini juga, aku nak tunjuk juga satu set di mana kopi dan teh kote yang berbeza. Okey, ini adalah teh, ini adalah kopi. Jangan duk haut semua teko yang sama. Salah, okey? Dan ini juga adalah champagne flute, okey? Kadang-kadang orang Melayu kita berangan, ada yang nak minum tapi tak berani, takut mabuk, takut apa dan tak boleh minum, haram dan sebagainya. Gelas ni pun aku ada buat juga, sebab apa kadang-kadang kita boleh serve. Sparkling juice. Okey, sparkling juice ni kalau hampa tengok, janganlah ingat aku ni duk minum pula di rumah. Okey, janganlah tengok aku ni duk minum di rumah. Sebenarnya benda ni adalah sparkling juice. Maknanya dia macam wine tu, tapi dia tak memabukkan. Sebab dia hanyalah diletakkan fizzy taste untuk jus tu supaya nampak. Dan botol pun macam botol lebih kurang tu lah. Jangan dengar aku nak makan. Sagi ada orang screenshot pula Sagi bos dan Sagi kata sama pegang botol wine. Aduh, mampu lah aku ni. Okey, baik. Tak boleh ya, sebab benda ni adalah halal. Ni dekat kedai-kedai Arab pun ada jual juga non-alcoholic. Okey, botol je nampak macam botol-botol air setan tu, tapi sebenarnya bukan. Okey, dan ayat kalau macam ni apa bolehlah serve dalam flute glass macam ni. Okey, faham ke tak? Jadi di sini ada water goblet. Aku nak tunjuk sini adalah jus. Jus ni selalunya kalau rendah tumbler macam ni, kita guna untuk breakfast sebab kita letak orange juice dan sebagainya. Dan yang ni ada juga tall glass yang ada corak-corak kalau kita nak bagi nampak apa tu meja kita tu lebih berseri sikit lah. Okey, faham tak? Baik. Kalau kita nak pergi kepada tea time pula. Okey, tea time pula. Sekarang ni kalau nak tea time, kalau kita nak breakfast, kalau orang putih breakfast, dia ada cereal, okey,
okey, dia ada cereal. Yang ini adalah mangkuk breakfast. Dan ini adalah set breakfast. Ini kalau hampa nak makan cereal, dia ada mangkuknya, okey, dan dia ada piring dia sekali. Boleh gunakan untuk cereal ataupun porridge ataupun bubuk nasi. Ini adalah untuk set, orang kata tu breakfast. Alright, kalau set tea pula, mengikut kepada English tea pula, nanti saya selalunya kalau English tea, dia akan serve dalam tier tray sebegini. Okey, dalam tier tray dia akan ada sandwich, dia akan ada chocolate, dia akan ada tarts, dan dia ada scones. Okey, scones sebutan dia adalah scones, bukan scone. Scone tu macam hampa hidup makan cucuk sukun tu, itu namanya sukun. Sukun. Scone, bukan scones. Okey, scones. Bila hampa makan scone tu, dia akan selalunya bagi scone tu dengan butter ataupun jam ataupun cream. Okey, mana kata kita bila dah duduk macam tu, dia akan ada piring kecil satu. Alright, piring kecil satu, dia akan ada tong, okey, di sini, dan tong tu kita kena ambil lah. Kita nak sandwich, kita ambil sandwich, kita buat dalam piring tu. Makan daripada bawah. Macam tu. Okey? Dia akan ada tier tu. Sampai pilih apa nak amanah. Tapi selalunya dia akan ada savouries ataupun benda-benda yang pedas, bukan manis, campur dengan dessert dan sebagainya. Kita ambil yang savouries dulu. Ambil pada bawah, makan. Kalau kata sandwich tu besar tu, janganlah ambil sandwich tu macam tu. Koyak dulu sandwich tu sikit dan barulah kita bubuh dalam mulut. Jangan tak mau. Okey? Makan kena elok. Okey? Lepas tu, macam aku cakap tadi, teh dekat tepi. Jangan dah kacau gula, kacau susu. Biar camca tu duduk ada, duduk sidai dekat tu, lepas tu duduk minum. Tak boleh. Ni tak boleh pandang ni. Okey? Letakkan sudu dulu di atas piring. Baru kita angkat cawan. Minum. Okey? Itu untuk tea. Faham ke tak? Okay, so kita dah cover breakfast tadi macam mana, kita dah cover lunch and dinner tadi macam mana, dan kita dah cover tea tadi macam mana. Okay? Dan ni kita nak buka kepada persoalan. Kalau boleh twistkan balik, kita boleh jawab soalan-soalan mereka. Sat. Okay, Sat. Allah Akbar. Okay. Senang lebih ni. Okey, apa nak tanya? Terima kasih Encik Faizul, tolong pegang kamera untuk kami selama beberapa jam tersebut. Okey. Sana pelan-pelan. Datuk makan sat coklat tu lah. Datuk macam mana kalau kita tak makan hidangan yang tuan rumah hidang? Okey, kalau kita tak makan, seboleh-bolehnya kita kena makan semulut dahulu. Semulut dahulu. Kalau kita tak boleh nak telan sangat, kalau kata macam kes aku ni orang hidang bakso yang aku tak makan tu, maka aku akan makan sup dia saja. Lepas tu aku akan tinggalkan dan aku akan biarkan di atas meja sehinggalah benda tu diangkat. Kalau orang tanya kenapa tak makan, minta maaf, saya kurang kepada bakso ini. Tapi kalau nak ikutnya sepandai-pandainya, mestilah tuan rumah tu kena tahu dulu tetamu dia tu makan apa semua dan hantar dulu menu tu sebelum bermulanya event tu, supaya customer atau supaya guest dia tahu apa yang dia akan kena makan nanti. Itu yang lebih penting. Datuk, pelapik biru di meja itu apa fungsinya? Oh, itu aku nak lapik saja. Meja tu tak mau pergi bercalak. Siul Datuk, saya baru furut. Datuk, orang selalu keliru antara sudu sup dan sudu makan. Tolong terang. Sudu sup dia bulat. Okey? Sudu sup dia bulat. Dia bulat. Okey? Dan dia bukan panjang. Kalau orang Melayu dia adalah sudu dia. Tapi orang putih dia tak pakai ni, melainkan untuk dessert saja. Okey, bulat dan juga lonjong. Alright. Dan bila butler nak set pun tak boleh pegang ini, tak boleh pegang ini. Butler kena pegang bahagian tengkok dia saja. Okey, bahagian tengkok dia saja. Alright. Dan kalau macam aku punya ni kena polish ke apa semua, kalau hampa punya tu ada yang yang dia makan macam tu, hampa kena polish bahagian tangkai saja. Ini tak boleh polish sebab ini adalah stainless steel dan ini yang bahagian kena polish. Okey?
Alright. Thank you so much Datuk share ilmu hari ni. Dan juga untuk Faizul kerana merakamnya. Sebelum dia pahidang, boleh tak kita tolak awal-awal? Kita dah tengok menu. Oh, okey. Baik. Tak, kalau seeloknya biar dia orang hidang juga. Macam mana kita tak makan pun. Sebab dalam satu benda tu mesti ada benda yang kita makan. Macam aku makan kuih tiaw tapi aku tak makan toge. Jadi kita kehkan sikit toge itu, kita makanlah kuih tiaw tu. Itu untuk memberikan orang kata tu satu penghormatan kepada tuan rumah kerana bersusah payah untuk menghidangkan kepada kita. Datuk, sandwich memang kena koyak. Ya, kena koyak. Jangan, kan sandwich kan panjang. Jangan kita duduk makan macam tu. Ataupun kita tak boleh. Kita kena koyak dulu sikit dan kita makan lebih manis. Okey, macam mana nak apa dia tu? Ketam macam mana nak makan Datuk? Ketam tu usah duk masak lah kalau makan dengan camca garpu. Cik, oi, buta perut ke apa? Mana pernah ada orang buat ketam? Ketam tu aku nak makan gulai, makan ke tangan je lah. Tu usahlah duk beridam ke orang gulai ketam, makan segak-segak macam ni. Habislah segala kain-kain sapra ni semua terperacik. Plate tu sebelah kiri ke kanan? Sebelah kiri. Plate yang sebelah kiri tu adalah plate untuk camca garpu jika kita makan cara buffet. Okey, sebut pasal buffet tu. Aku nak tegur sikit hampa yang pergi buffet tu. Janganlah kalau hampa bayar sampai 100 lebih, hampa ingat segala mak nenek makan atas meja tu hampa yang punya. Segala bubuh. Apa? Benda tu tak pergi ke mana sebenarnya? Tahu benda tu. Benda tu tak pergi ke mana sebenarnya? Benda tu ada saja. Tak, orang bang tu bubuh segala gulai lah, sayur lah, buah lah, kuih pulut seri muka lah. Semua atas piring tu penuh. Lala, apa yang pemakan yang aku heran. Chef tu masak sikit punya sedap. Hampir campur temikai dengan gulai, campur seri muka dengan masak lemak. Nak rasa apa? Pakai satu-satu lah. Bukan benda tu duk pergi ke mana pun. Benda tu duk ada dekat buffet table tu. Tak, tamak. Malah nak mangkit. Itulah namanya buffet. Buffet tu mangkitnya berkali-kali. Bukannya sekali ambil bak macam tu. Itu dah kira nasi campur. Wow. Tu dia macam M16. Geram aku kadang-kadang duk pergi tengok orang duk pergi makan buffet tu. Macam tak ada esok dah punya hari. Bumbun lepas tu tak habis. Memanglah tak habis dah bercampur tu nak rasa macam mana? Datuk, kalau sup meleleh bawah sudu, boleh tak calik kat tepi bowl? Boleh. Hampa kena lerekkan sikit saja dekat tepi bowl tu. Okey? Aku nak pergi ambil pun jauh sangat bowl tu. Ambil sup bowl tu. Lepas tu buang. Okey, kalau hampa kata macam ni kan, aku ajak tadi makan pada macam ni ke sini. Lepas tu kalau bawah tu, kalau hampa sebelum bubuh daripada mulut tu, okey? Okey, macam ni. Ambil, lepas tu lerekkan camca tu dekat bibir pinggan tu. Lerekkan kat bibir pinggan tu jadi sup tu tak menetik dan barulah kita minum. Okey, kita makan. Faham tak? Okey, baik. Lagi ada soalan tak? Ada soalan yang lain tentang macam mana kita nak tu? Napkin kena letak atas paha ataupun leher masa makan? Paha. Ada ke belah buku tentang leher? Apa ni ya Allah ya Tuhan aku? Mana boleh buat macam ni? Macam ni boleh. Tapi ini kalau tak ada orang, hampa bolehlah bubuh lagu ni. Kalau hampa makan seorang-seorang kat rumah ke, ataupun laki bini ke apa ke, bolehlah bubuh lagu ni. Kalau nak pergi dekat dinner-dinner tu tak bolehlah. Jangan nak buat pasal cik. Oi, daripada hang buta leher tu, biar hang jerut bagi mampus terus kat situ. Bagi hang tak boleh bernyawa. Tak lalu nak makan bercampur lepas tu suruh habiskan. Kan, Datuk, kalau nak lap mulut patut guna kain belah dalam, kan? Tak. Kalau hampa dah lipat dua, benda ni ke dalam kuda hampa. Ambil yang tengah tu, lap macam tu. Ujung mulut je. Macam tu. Jangan duk reliak dengan lipstick apa semua. Gila ke apa? Macam tu saja. Lepas tu letak balik. Okey? Datuk, kain kat tangan butler tu apa fungsi dia? Untuk kadang-kadang bila dia tuang air, dandan tu ada tumpah ke apa, jadi kain dah terus ada dekat lengan dia. Okey? Dia senang. Datuk, kalau sandwich tu ada tomato slice tak boleh koyak, macam mana nak makan? Kan ada pisau. Jadi potong dulu dalam piring hampa sandwich tu, ada timun ke apa, potong bagi dia terbelah elok cantik, lepas tu baru hampa makan. Sebab ada yang sandwich
butter saja. Ada yang salmon, ada yang tomato, ada yang timun. Kalau pergi toilet, napkin kena letak mana? Bagus soalan tu. Kalau pergi toilet, napkin kena letak di atas kerusi. Okey, kerusi. Macam apa tengok selalu di hotel tu, dia pemangkit, dia bawa lah napkin tu atas paha, jatuh berambuk dekat atas lantai semua. Jangan, okey? Baik. Ulas lipstick stain dekat goblet dan cawan. Tak apa, yang tu biasalah. Kalau dah hampa nampak kata hampa minum tu, hampa minum lipstick, kan nampak belah sini minum. Okey. Nanti bila hampa nak minum balik tu, minumlah yang belah ada lipstick tu juga. Janganlah dah ada lipstick, minum sini, minum lagi belah sini, lama-lama penuh berderemen benda tu dengan lipstick hampa. Minum tang mana yang tadi kena lipstick tu. Jangan nak minum semua sampai jadi bunga dekat gelas tu. Lepas tu kalau hampa dah dan duduk dekat meja tu, jangan dah duduk-duduk tu orang dah hantar sup ke apa, sayur ke, salad ke, dan tu lah nak pi kencing lah, nak pi touch up lipstick. Tak payah. Hampa tak boleh mangkit nak pipi sebelum start ataupun nak pi selepas dessert. Siapa-siapa yang besiak, jangan duk pi lah kat rumah orang kalau ada macam tu. Kami yang keluar sini tengah orang buat, kami ikut je. Okay, Datuk macam mana nak pilih set pinggan yang sesuai dengan alas meja dengan pelapik? Dia kalau boleh sebenarnya, kalau untuk aku, lagi hampa campur lagi cantik. Maksudnya set A campur dengan set B. Jangan daripada semua pakai set yang sama kampung. Okey? Campur-campur sikit tak apa. Lagipun senang supaya kita tak buang duit beli sampai sebanyak-banyaknya set tu. Datuk tahu rumah hidang lobster untuk dinner. Cara makan. Lobster dia ada sudut garpu dengan juga pisau, dan selalunya chef akan tahu untuk menyenangkan dia akan beridang cara mana menyenangkan orang makan lobster tu. Janganlah pula kalau dia beridang kepala tu tak belah hampa sibuk nak korek makan kepala tu. Tak payahlah, makanlah isi tu saja. Kepala tu sebagai perhiasan saja. Tak semestinya apa yang ada pinggan tu semua nak kena makan. Faham ke tak? Apa ada pinggan semua apa makan. Comel lah di zaman ni. Handbag letak mana, Datuk? Aku dah hafal tadi. Handbag kena letak bawah kerusi ataupun belakang hampa. Nak tahu jenama dining set, Datuk? Macam-macam. Cik Oi. Datuk kenyang ke tak kalau semeja dengan VIP? Memang tak kenyang lah. Dia kenyang set saja. Hampa makan, lepas tu setengah jam tu kenyang-nyang. Lepas tu aku selalunya lepas habis tu aku balik rumah aku, ataupun orang tu dah balik, aku masak Maggi, tak pun aku tak nasi, aku makan dengan gulai. Memang kadang-kadang kita rasa macam benda ni bodoh, tapi sebenarnya benda ni membuatkan kita berdisiplin dan kita membuatkan kita sebagai satu orang yang sangat mengetahui tentang tata cara apabila bersosial. Jangan bila kita duduk dengan orang tang tu lah kita nak korek gigi macam tu. Tak boleh lah. Kadang-kadang bila kita tu excuse me, minta pencungkir gigi, lepas tu kita cungkir gigi, kita tutup dengan tuala, dengan napkin, kita cungkir. Ataupun kita mangkit lah pi pancok, walaupun kita tak terkencing ke apa kan, sajalah habak kata kita nak pi pancok. Macam Cik Rohani tu tumpang berbedak. Pi pancok, hang buat lah macam mana hang suka pun. Jangan buat macam ni depan orang lain ya. Kepala otak hang cik. Aku kalau hampa buat lagi tu, aku cucuk mata hampa semua ni dengan garpu. Faham tak? Okey. Lepas tu jangan belahak. Alhamdulillah, sedap ni hang ni masak. Tak boleh lah lagu tu. Balik di rumah, dah sampai, dah selesai. Malam tu kah juga, esok kah juga, teks dekat tu rumah. Kata, Assalamualaikum, terima kasih kerana menjemput kami. Sungguh sedap. Okey, sungguh sedap masakan tersebut. Kami sangat-sangat enjoy malam tu. Kalau boleh, jemputlah lagi. Macam tu, tuan rumah baca pun seronok. Lepas tu bila mai, janganlah duk belenggang saja. Bawalah bunga ke, bunga yang nak buat dalam pasu ke. Pergi beli kat kedai bunga tu, apakah 2-3 kuntum ke, sejambak ke. Okey, we bring you flowers. Okey, bila kita bawa flowers, lepas tu tuan rumah pun ambil flowers kita, buah dalam pasu mereka, bubuhlah dekat mana-mana rumah mereka. Ataupun pada bawa coklat ke, nak bawa apa ke, apa-apalah. Jadi jangan duk main belenggang saja. Jangan duk main belenggang saja. Orang dah panggil apa makan, dah lah mahal segala benda ni, boleh duk belenggang saja pula. Okey? Faham tak? Pi pancok. Aku pun dah agak kisah.
Okey? Jadi jampa janganlah duk bawa beg sap-sap. Janganlah duk bawa beg sap-sap pergi rumah orang. Okey? Jangan nak bawa beg sap-sap macam ni duk pergi rumah orang apa semua. Okey? Untuk dinner tak sesuai. Awak bawa besar sangat ni nak pergi mana? Ha? Nak suruh orang tu bungkus tapuai dalam hampa, nak bawa tapuai dalam ni, bawa balik ke apa? Benda lok-lok yang tak habis tu. Ha? Bawalah beg yang kecil-kecil lagu Reebok Mini ini. Okey, Reebok 71 Mini. Bolehlah apa bawa. Nak bubur belakang apa pun tak makan tempat. Nak bubur bawah kerusi pun tak makan tempat. Kalau dah bawa besar bantai tidur ni, macam mana nak bubur kerusi? Dah hampa duduk di ujung. Macam mana nak duduk belakang hampa? Dah tak boleh, dah jadi macam bantai. Jangan bawa beg sebesar bantai tidur macam ni. Walaupun hampa mampu, walaupun hampa kata hampa kaya, jangan bawa, tak kena tempat. Bawalah Reebok Mini ini yang kecil-kecil macam ni, ataupun bawalah reverse check ni yang cantik macam ni. Okey? Faham ke tak? Dan lagi dia promote beg dia. Okey? Faham nak? Bawa macam ni senang. Bubuk saja belakang tu. Handphone tak boleh bubuk di dalam, di atas meja. Okey? Faham nak? Okey, apa lagi apa nak tanya? Aku tadi nak minum air, lupa. Beg siapa tu? Beg aku lah. Aku pun ada beg tangan lah. Beg aku tak ada beg tangan. Tapi aku tak bawa lah. Saja. Beli sebab gatai. Confirm lah, Mai. Oh, ya punya ke tu? Bawa beg besar, tapau makanan Datuk. Siap-siap kulas Tupperware. Amboi, beg. Oh, yang ni dah berapa dah? Okey. Datuk kalau bawa first dinner, handphone tak muat dalam beg tu, nak letak mana? Muat lah. Apa pula tak muat? Oh, dalam purse hampa. Oh, untuk mini ni muat. Handphone semua muat masuk dalam ni. Wallet ni. Okey. Handphone tak apalah. Kalau tak buat, bawalah handphone sebelah tangan, bawalah purse sebelah tangan. Lepas tu bila nak letak, letaklah phone tu yang dah di-mute kan dengan beg tangan hampa tu belakang hampa. Terus lah duduk main phone, duduk ambil gambar. Wow. Bestnya. Kuna-kuna kata hampa ni dia jemput main rumah aku. Jangan. Okey? Okey, jadilah Datuk yang nak bawa ski bawa beg macam mana? Bagi kat Lopa beg tu. Oya dah kahwin kau. Oya mana Oya? Datuk, kalau tengah makan ada orang call boleh jawab ke? Tak payahlah. Kalau orang tu dah kata nak mampui, biar pilih dia mampui pun. Bukan nak boleh buat apa pun. Lepas dah habis, barulah pergi tengok sana. Cantik cincin Datuk. Marilah kita berdoa, wahai muslimin dan muslimat sekalian. Sajalah hari ni kita nak bercakap pasal orang kaya. Jadi aku pun naklah nampak macam orang kaya. 20 hari rambut seragum macam tu, pakai t-shirt leher luas dengan apa semua. Lama tak segak. Anak-anak pun tengok, ni pak aku ke? Siapa ke ni? Awak huduh sangat. 7K, come on 8K. Okey, jadi Datuk kalau tetamu bawa buah tangan atau kuih, perlu ke kita hidang juga? Soalan yang bagus. Tak perlu. Kalau kita nak hidang, boleh nampak lagi cantik, tapi kalau kita tak nak hidang pun tak payah hidang. Okey? Dalam konteks aku lah, tapi kalau dalam konteks sampai kadang mungkin makanan tak banyak, sebab aku kalau buat ada buah, ada apa, bermacam-macam makanan, jadi tak payahlah kita beridang. Kadang-kadang mungkin kuih itu sedap, kadang-kadang tak sedap. Jadi kalau kita beridang, kalau tak sedap, tetamu boleh makan macam siapa buat ni, dia tu bawa. Mampulah, malulah orang yang bawa tu. Jadi sebelum kita nak beridang tu, kita sendiri rasa sedap tak sedap. Kalau sedap, kita beridang. Dan kita kata, weh, cuba hampa rasa ni, sedapnya dia ni bawa. Beridang. Kalau hang rasa dekat dapur, apa dia ni bawa? Tak maulah. Jangan beridang. Okey? Faham tak? Sambil beletak tu boleh dapat ke cincin semua. Yalah, dah lama aku tak nampak macam orang kaya. Punyalah huduh. Kan? Dengan mandinya lepas hasap, dengan apalah semua. Lah ni aku dah bersiap nampak segak sikit. Cuba buka cermin mata nak tengok kejap. Pasal apa? Kuih lagi juga ni, ya? Boleh makan lagi ni. Okey, kalau dress code macam mana Datuk? Dress code terpulang. Kalau buat dekat rumah, hampa nak pakai evening pun
pun boleh. Sebab apa, benda tu grand enough. Kalau nak pergi hotel pun, ya of course lah kena pakai dah elok. Jangan pakai skort pendek pula dengan baju tak ada lengan apa semua tu. T-shirt ada tulis-tulis apa Doraemon apa semua tu. Tak boleh. Okey, pakailah elok. Okey, belilah hijab aku, bawalah beg aku, bawalah kasut aku, pakailah elok. Okey. Datuk punya huduh tu comel bagi kami. Macam tu lah hang. Sehari dua tengok okey lah. Kalau dia tengok lama-lama, cemui lah. Okey, jadi faham nak? Aku buat segala benda ni tadi adalah untuk menunjukkan macam mana ketika kita nak bersosial antara manusia. Kalau kita dipanggil ke majlis-majlis yang sebegitu, kerana wujudnya majlis-majlis itu juga di dalam kehidupan kita. Kalau anak hampa menikah dengan orang kaya ke, hampa besok nak berbincang dengan orang Tan Sri, Puan Sri ke, raja-raja ke, apa ke. Okey, kalau esok ni hampa naik pangkat ke, jadi manager ke, jadi bos ke, CEO ke, tak adalah malu ke orang. Okey, besok-besok ni kalau hampa jadi kaya ke, okey, lepas tu rezeki. Mana nak tahu Tuhan, macam aku 30 tahun lepas tu, masa aku duduk jahit manik tepi katil dengan lampu suram tu, aku teringin nak jadi kaya. Aku teringin nak apa ada benda-benda ni. Allah Ta'ala kabulkan. Alhamdulillah. Hampa pun macam tu. Tak hari ni, esok, lusa, tahun depan, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, insyaAllah. Dah sampai tahap tu, jangan lupa diri. Okey, baik. Lepas ni banyaklah orang di email aku, Datuk boleh tak buat pembentangan etika makan etika makan ini dekat office kami lah, dekat itulah. Mampulah aku. Hilang gelembiak bentuk muka, tegang cantik, ruginya siapa tak makan tinik. Betul, aku itu memang proven. Kalau hampa tengok gambar aku dulu-dulu, taklah putih serelah macam ni. Putih, tapi aku tak putih bercahaya. Lah ni dengan apa nama tengoklah. Cuba tengok. Ni semua ni. Mana ada kedot? Mana ada kedot? Bagus tinik tu. Kalau hampa ada duit, daripada hampa beli pinggan ni, beli tinik dulu. Bagi hampa segak dulu, baru hampa nak beli pinggan-pinggan segak ni. Baru daripada hampa nak beli kasut ke apa jam segak ni. Segak, bagi hampa segak. Bersih, cantik. Tak makan tuan, insyaAllah. Benda lain pun akan segak juga. Duit pun akan segak juga nanti. Okey? Jangan lupa diri halalkan ilmu yang diberi. Halal. Aku tak pernah nak charge. Aku tak pernah apa. Okey? Lepas ni etika bersosial pula, Datuk. Tinik tu orang pregnant boleh makan ke? Tak boleh. Sayang oi. Lepas baby hang umur 6 bulan, hang menyusu 6 bulan, baru hang boleh start makan. Okey, tadi kita pukul berapa kita start tadi? 11:10 minit. Oh, okey. Baik, uban ada Datuk nak? Mestilah uban ada. Takkan uban tak ada? Umur dah 50, mesti uban duk main. Tapi aku suka uban. Jadi aku memang tunggu uban penuh. Tapi dia lambatlah pula. Okey, aku suka uban. Datuk nak request untuk etika personality. Datuk pakai lotion apa? Ubat apa Datuk? Tinik yang aku dah jual tu. Pergi dekat renetwork.my Instagramnya, ada banyak ejen-ejen tinik aku. Okey? Datuk tolong save lah. Awak segak sangat Datuk. Okey, ada siapa nak bersembang dengan aku kan? Jom. Aku suka uban. Tunggu uban penuh. Tak macam umur 50. Tinik tu berapa? RM229. Jom kita bersembang orang. Siapa ni? Macam mana? Jangan. Itu butler lah akan kutip. Umur macam 30 lah Datuk. Umur nak 50. Awak tak ada pun. Evan ada way dengan Datuk. Datuk kalau kiri kanan dia depan nak cakap kat table tu, mana dulu patut kita tengok? Kiri dahulu. Bila dah setengah, baru kita makan hak kanan. Kita makan. Kita bersembang hak kanan pula. Buat tutorial lipat baju boleh tak? Saya nak urgent. Datuk komen pasal isu semasa, tak mau. Datuk, hari ini birthday saya nak wish daripada Datuk. Happy birthday, Hawa Nur. Nak try makan nanti. Datuk buatlah YouTube channel. Mana dia orang nak bersembang aku tu, tak mai pun.
mau lah pula. Datuk, apa lagi Datuk nak achieve dalam life Datuk? Rasa macam semua dah. Itulah. Semua dah. Haji dah pi, apa tak pi. Tunggu je lah. Tunggu mati je lah. Tunggu mati. Sementara nak tunggu mati tu, buatlah benda baik-baik ni. Supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nak sembang lagu mana? Kami nak sembang dengan Datuk. Hampa tak request. Macam mana? Segan Datuk. Datuk nak singgit. Tak mau, tak boleh lah. Awak dipotong gitu awak. Tak boleh nak sembang. Saya request terus macam... Terus dipotong. Orang cancel. Semua orang. Apa siapa? Aku segak ni semua tak mau sembang. Cuni untuknya. Orang tu dia letakkan sign request atau dia tak bersedia. Tak boleh lah. Segan nak make up lagi. Segan tak make up lagi. Salam rambut Datuk tu ala Cikgu Murni. Dekat kami pun tak ada button request live. Hampa kena keluar balik. Lepas tu masuk balik. Baru macam tu. Okey, jadi Cik harap ilmu yang Cik bagi ni apa guna pakai lah. Untuk bila-bila yang hampa boleh nak pakai. InsyaAllah. Mungkin kalau ada rezeki. Jadi tak payahlah hampa nak pergi minum air celup tangan tu lagi dah. Faham ke tak? Kita try last kalau ada siapa-siapa yang berani. Tak ada siapa buat. Semua bakat-bakat belemah macam aku duduk di rumah selalunya. Teringin nak sembang tapi segan. Sangat takut Datuk terkeluar suara lah Datuk. Datuk nak minta tunjuk dapur macam mana. Tak payah dah. Okey. Baik. Jadi terima kasih kepada semua. Apa mesti terkejut tengok aku punya set jam jaga aku ni kan. Ini yang tahun aku rasa kurun ke tak silap aku kurun ke 18 rasanya. Zaman orang dulu-dulu punya. Okey. Baik. Jadi terima kasih kepada semua yang telah pun menonton. Semoga anda semua telah pun terhibur dan mendapat ilmu yang baik insyaAllah. Dan Cik pun dah lama tak buka DM mampuin aku berapa puluh ribu ke sejuta ke apa ke. Minta maaf. Rindu pula lah dekat follower yang lama-lama tu selalu duduk tengok nama mereka. Tak sempat nak buka apa punya DM pasal terlalu banyak sangat orang yang masuk. Dan kepada mereka yang Cik duk buat daily tiap-tiap hari masukkan sumbangan zakat tersebut, tunggu ya. Sebab kadang-kadang aku dah buka, lepas tu bila aku tengok benda lain, bila aku buka balik DM tu dah naik yang atas, jadi yang bawah tu dah masuk turun ke bawah. Aku nak scroll memang tak larat lah. Sebab tu aku kata aku kena berulang berkali-kali supaya aku nampak. Okay? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Love you.